Okay, Assalamualaikum. Saya sekali lagi perkenalkan diri saya Ustaz Rizwan lah. Ustaz Rizwan daripada Malaysia Fotografer Barber. InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsikan dengan ilmu yang ada, sedikit ilmu yang ada ni berkenaan dengan untuk nak buat animasi untuk kita aplikasikan, gunakan dalam kita punya PDPC khususnya dan pada perkara-perkara yang lain lah. Okay, jadi kenapa kita gunakan GIF untuk kita terapkan dalam kita punya PDPC ataupun pembelajaran kita? Kenapa? Nak tahu kenapa? Okay, kita tengok contoh-contoh ini. Okay. Contoh yang pertama, saya buka yang pokok tu. Kan tak nampak tak pokok? Kan? Lambat sikit. Okay, saya buka pokok ni. Berbanding, kalau bagi contoh subjek sains tingkatan 3 berkenaan dengan percambahan biji benih, berbanding kalau kita buka satu imej sahaja untuk kita nak menceritakan berkenaan dengan percambahan biji benih, dia agak berbeza, sangat berbeza lah berbanding satu pokok dengan yang kita telah jadikan. Contohnya seperti inilah yang saya telah jadikan daripada biji benih menjadi pokok yang besar. Saya tak pasti dekat screen tu dia keluar ikut flow yang dekat iPad saya tu bunyi lag sikit, lambat sikit. Boleh komen dekat chatbot lah. So dia akan bermula pada benih, kemudian kepada anak pokok akan menjadi sederhana, besar sehinggalah besar sikit lah. Okay. Berbanding kalau yang first tu adalah satu pokok je kita tunjuk, yang kedua ni kita jadikan daripada anak benih sehinggalah menjadi satu yang besar. Okay, ini tak berkenaan dengan sains lagi, iaitu kitaran hidup rama-rama belum keluar. Berkenaan dengan sains kitaran hidup rama-rama. Okay, bermula pada kompong-kompong sampailah dia menjadi seekor rama-rama yang besar. Ini kalau kita paparkan di slide hadapan, kalau kita paparkan di hadapan kelas, mungkin kita menerangkan menggunakan suara kita lah. Jadi kalau kita berjadikan cara ni, gambar ni kepada satu bentuk visual yang bergerak menjadi animation. Contohnya daripada kepompong tadi akan menjadi seekor rama-rama yang besar. Okay, keluar tak dekat skrin? Okay, kita ada proses kepompong menjadi seekor rama-rama yang besar. Lancar ke dekat skrin? Keluar ikut flow ke ataupun dia ada drag sikit ke macam mana je? Okey, cantik Wan. Okey, cantik. Alhamdulillah. Sebab dekat skrin saya ni dia drag sikit. Mungkin skrin saya dia. Kemudian seekor rama-rama tadi. Okey. Kita juga boleh jadikan rama-rama ni daripada seekor rama-rama terbang hinggap untuk ke satu pokok lah. Pada sebelah kiri ke sebelah kanan dia terbang hinggap seekor nanti pada di satu pokok. Ini juga menggunakan kita gunakan GIF. Kemudian kenapa GIF? Okay, GIF ni akan lebih menjadi menarik, akan menjadi lebih wow, lebih hebat kalau kita gabungkan di antara suara, muzik dan sebagainya. Kita buat satu flow cerita yang kita contohnya, saya ambil contoh daripada Dr. Zakiah ni, dia menceritakan tentang pos budaya, jadikan satu cerita lah. Sebenarnya ada suara, ada muzik dan sebagainya sebenarnya, tapi atas faktor teknikal tadi tak keluar suara tu. So bolehlah moderator ke membunyikan suara. Ini menceritakan tentang daya, iaitu tolak dan tarikan. Tolak berlaku faktor tarikan dan ada faktor tolakan. Okey, tentang daya. Kemudian sebagai contoh ni, saya sendiri, iaitu saya sebagai ustaz, saya nak menceritakan kepada pelajar saya berkenaan dengan tajuk Falfalah. Dan saya pun buatlah animated GIF ni untuk menceritakan konsep Falfalah tu kepada pelajar saya. Saya menggunakan konsep pumping. Bola ini dia pump ke lantai. Kenapa saya gunakan konsep pumping ni? Kerana saya nak kaitkan dengan proses, iaitu lantungan. Bila bola tu bump dekat lantai akan berlaku proses lantungan. Jadi lantungan itu saya menggunakan untuk diterapkan dalam pelajaran tajuk saya itu Falfalah. Sebab apa? Falfalah dia sangat berkait rapat dengan lantunan.
Sebab kol-kolah berkait rapat dengan lantunan. Jadi saya menggunakan animated GIF ni untuk kaitkan konsep lanjutan itu dengan kol-kolah. Kita dapat tak secara umumnya bagaimana kita nak terapkan dalam kita punya edukasi. Yang Ustaz saya terapkan ni lah, gunakan konsep GIF tu lah, gunakan konsep GIF ni lantunan untuk diterapkan dalam saya punya pembelajaran kol-kolah berkenaan dengan lantunan. Try Ustaz baca sikit tak? Okay, baca macam mana? Kol-kolah tu lah. Kol-kolah. Okey. Kol-kolah ni, lantunan ni, kalau dari segi bahasa lantunan lah, dari segi istilah ni ialah kita menzahirkan lantunan bunyi. Contohnya dekat sini, saya gunakan konsep bola ni. Sebenarnya kalau bola ni, bila dia kena dekat lantai, dia akan berlaku lantunan. Itu macam point tersebut. Lebihan lantunan tu adalah sebenarnya kol-kolah. Contohnya point tu up. Jadi saya gunakan konsep GIF untuk diterapkan dalam pembelajaran kol-kolah. Jadi di sini daripada contoh-contoh yang kita lihat di atas tadi, jelaslah kepada kita mengapa GIF ni boleh kita gunakan dalam kita punya pembelajaran. Agak-agak kenapa cikgu? Agak-agak kenapa GIF ni sesuai untuk kita gunakan dalam kita punya pembelajaran kita boleh masukkan sikit elemen GIF supaya apa? Kenapa agak-agak? Setelah contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi, contoh orang berama, contoh pembelajaran sains, contoh yang kita guna macam pumping bola tadi, mungkin saya gunakan dalam subjek saya, pendidikan Islam. Bukan itu sahaja, kita gunakan dalam subjek lain. Contohnya subjek apa? PJK, mungkin subjek fizik dan sebagainya, kita boleh gunakan konsep lantunan tersebut. Okay. Jadi kenapa G? Kenapa G? Okey, betul, ada cikgu jawab. Terima kasih siapa yang jawab. Saya tak dapat baca sangat komen tu. Terima kasih kenapa GIF, sebab GIF ni memberi kita sebagai manusia ni, kalau berlaku proses penerangan itu melalui adanya visual, adanya audio, dia akan lebih menarik perhatian kita. Macam contohnya macam iklan kereta lah, Volkswagen Das Auto. So dia menggunakan elemen suara, elemen visual untuk menarik perhatian. Jadi kita sebagai guru, kita boleh gunakan elemen GIF ni untuk kita menarik perhatian pelajar kita untuk belajar subjek kita. Jadi malam ini insya-Allah saya akan kongsikan sikit satu persatu bagaimanakah kita nak buat GIF. Boleh ajak juga kita akan saya akan kongsikan satu persatu. Jadi kalaulah saya laju sangat, boleh minta Ustaz slow sikit laju sangat. Okey. Jadi sebelum kita mulakan lebih lanjut, ini adalah perkara yang penting untuk ulang kaji. Yang pertama yang kita akan guna ialah animation function ni. Function yang atas ni ialah function format button and function plus. Kita akan gunakan format button dan function plus. Format button dan function plus. Ini kita ulang kaji lah yang kita belajar sebelum ni berkenaan dengan Keynote. Kemudian kita akan gunakan unite, intersect dan kita akan gunakan extrude. Saya akan cuba ceritakan sebelum tu. Kemudian function untuk Apple Pencil, kita ingatlah gunakan function pen, pencil, crayon. Untuk fill tool, eraser dan opacity. Okey. Yang pertama, kita boleh buat text animated GIF, iaitu pergerakan teks sahaja. Sebagai contoh, ini saya buat ucapan SPM lah untuk anak-anak pelajar saya pada tahun lepas sebenarnya. Keluar ke? Ada Ustaz. Cantik. Ada. Okey. Ini sebagai contoh animated GIF, teks yang menggunakan teks sahaja. Kita guna teks sahaja, dia tak ada shape dan sebagainya. Okey. Dan ini yang kedua, contohnya ini yang biasa kita gunalah. Ini yang biasa kita guna. Yang kita ramai-ramai saya rasa menjadi di sini ada yang dah berkahwin kot. Contoh kita buat ucapan lah, nak raya ke, nak pasal. Tak keluar? Keluar ada. Keluar kan? Ya, ada.
Okey, itu adalah yang paling basic, iaitu text animation. Kita gunakan text animation. Okey. So, bagaimanakah cara nak buatnya? Okey. Cara nak buat text ni, yang pertama, contohnya malam ni saya nak buat, contohnya kita nak buat malam ni tentang tajuk kita lah. Contoh macam tajuk saya tadi lah, tajuk Qol-Qolah. Yang pertama, kita tekan button plus di penjuru atas sebelah kanan tu. Okey, sama-sama ikut saya. Tekan button plus, kemudian kita pilih yang ketiga tu, bentuk yang ada petak dan bulat, iaitu button shape. Kemudian kita pilih text. Kita pilih text. So dia akan keluar, di tengah-tengah tu ialah text. Okey. Keluar. Kemudian saya akan masukkan tajuk saya, iaitu Qol-Qolah. Qol-Qolah. Okay, saya akan masukkan tajuk saya, Qol-Qolah. Dan tulisan Qol-Qolah ni saya nak jadikan dia besar sikit bagi dia nampak. Tekan button format dan pilih text, kemudian pergi kepada size dan besarkan size yang cukup rasa lah, yang kita rasa sedap mata kita memandang untuk size yang tajuk kita tu. Jadi, contoh saya nak besarkan menjadi kurang kata 200, kata 200, dan text color ni saya berkenaan dengan color, contoh saya color menjadi color biru. Okey, letak di tengah-tengah. Ini tajuk saya pada malam ini, contohnya lah. Okey, kemudian saya nak tambah teks lagi. Yang kedua, tekan button plus, tekan teks, kemudian di bawah ni masukkan nama saya lah, sentuh bersama Ustaz Izzuan. Okey, boleh lagi sekat ni boleh jadi sama juga. Okey, nama ni saya nak tukar juga, nak tukar dia punya tulisan supaya besar sikit. Okey, besar, dan color saya kekalkan dengan color hitam, dan saya nak tukarkan font dia saya nak lebih nampak macam saya sikit. Jadi saya pilih yang lah okey. So siaplah tajuk kita, tajuk Qol-Qolah bersama Ustaz Rizwan. Jadi contohlah kita letak di tengah-tengah. Ini sebagai teks kita yang dah ada. Okey, jadi kita nak buat bagaimanakah kita nak buat GIF. Okey, nak buat GIF sama saja konsepnya. Kita tekan tag kepada Qol-Qolah tersebut, pilih animate yang hujung sekali sebelah kanan tu, pilih animate. Okey, bila kita tekan animate, dia akan keluar di bawah sekali, dia akan keluar 3 function, iaitu add view in, action dan add view out. So kita nak tekan sekarang ni ialah add view in. Di sini kita semua boleh pilih manakah yang kita berkenan di hati untuk kita nak jadikan sebagai kita punya animation dia. Contohnya perkataan Qol-Qolah tu saya nak katalah yang hujung ni, yang second last, so dia akan jadi itulah Qol-Qolah. Qol-Qolah. Kemudian bersama yang dekat bawah ni, saya nak juga sama juga tag kepada tulisan bersama Ustaz Rizwan tu, add view in. Pilihlah yang mana kita berkenan di hati. Contohnya di sini saya nak pilih trace. Okey. Kemudian tekan dan di penjuru sebelah kanan. Bila kita tekan dan, kalau kita nak preview, tengok kita punya teks tadi, kita tekanlah translate Qol-Qolah bersama. Selesai untuk teks. Okey, jadi untuk teks ni, kemudian kita nak export dia menjadi GIF. Supaya kenapa kita nak jadikan dia sebagai GIF? GIF ni sebenarnya, apakah perbezaan video dengan GIF? GIF ni sebenarnya lebih ringan dia punya file dia, dan dia akan bergerak, sentiasa bergerak berbanding dengan video, dia akan berhenti. Okey, so kita akan export teks ni. Bagaimana ke nak export? Nak export ialah caranya tekan kepada 3 dot, 3 dot dekat hujung sebelah kanan, atas ada 3 dot, tekan, kemudian tekan export. Bila kita tekan export, dia akan keluar lah PDF, PowerPoint, movie. Okey, kita nak ambil yang keempat tu, iaitu animated GIF. Tekan animated GIF.
bila tekan animated GIF, dia akan keluar function ni. Dia akan ada small, medium, XL. Small ni kalau cikgu tekan pada small, di bawah sekali dekat resolution, dekat bawah, nampak tak cikgu? Dekat bawah tu, dekat bawah ni saya tunjuk ni. Okay, kalau kita tekan small, resolutionnya ialah 320 kali 180. Okay, maknanya file tu file yang kecil lah. Okay, kalau kita pilih medium, file dia besar sikit, iaitu 480 kali 270. Okay, biasanya kalau kita nak upload kita punya bahan di medium, contohnya sebagai YouTube, eloknya kita guna Lush ataupun yang lebih baik ialah SF. Kalau Lush, dia akan jadi 720 kali 450. Kemudian kalau XL ni kita ada HD lah, 1080. Okay, jelas? Jadi sebagai contoh, saya nak pilih size dan Lush, iaitu 720 kali 40. Size, lebih kurang size iPad ni lah. Okay, kemudian slide range. Okay, slide range ni ialah manakah slide yang kita pilih untuk kita nak buat GIF. Slide manakah yang kita akan pilih? Okay, kita akan beri contoh lah dekat sini. Slide yang saya tengah buat GIF ni lah pada slide yang 15. Jadi kita akan tekan 15 to 15 lah, slide 15 sahaja. Okay, boleh. Kemudian frame rate. Okay, frame rate ni sebenarnya, kalau nak kita frame rate ni, dia adalah frame per second atau FPS. Dia ni sebenarnya dia lebih kepada frame per second. Mana kata image kita tu, dia boleh baca kelajuan image kita tu dalam masa 1 saat. Kalau kita pilih 25, 24, dia akan baca 24 lah. Kalau kita 30, masa 1 saat tu 30 frame per second. Okay, biasanya saya akan pilih 24 ataupun 30 per second. Ataupun kalau ada cikgu yang lebih mahir berkenaan dengan frame per second ni, lebih boleh terangkan lah. Okay, biasanya saya akan guna 30 ataupun 24. Jadi saya pilih 30. Kemudian dekat bawah tu auto advance, perasan tak? Ada kan? Auto advance, dia ada 0 sampai, kalau cikgu perasan, cikgu gerak-gerakkan dekat 0 second tu, dekat duration di bawah, dia akan bertukar. Semakin di sebelah kanan, iaitu duration dia akan menjadi semakin lambat ataupun semakin slow. Okay, dapat Jadi untuk slide yang pertama ni, teks ni saya nak dia nice lah, dia tak adalah laju sangat, dia tak ada slow sangat. Jadi saya pilih yang ketiga. Ingat sebelah kiri semakin laju, sebelah kanan semakin lambat. Okey, dah jadi. Kemudian kita akan export. Okey, nak tahu jadi tak jadi, bila kita dah export, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan kalkula bersama dengan kalkula, dia akan repeat perkara yang sama. Nanti kita tekan button share. Lepas tekan button share, dia akan keluar macam ni, paparan macam ni. Kemudian kita pilih save image. Okay, dah pilih save image. Macam mana kita nak tengok? Nak tengok kita punya jadi kita pergi pada foto. Okay, kita tap satu jari yang kita pilih foto. Okay, dia akan ada dalam. Kalau nak mudah, boleh nak tengok kat recent pun boleh. Kalau nak mudah, kita tengok, kita scroll ke bawah sampai kita jumpa animated. File animated. So dalam ni lah kita ni. Okay, inilah yang kita buat tadi. Apalah. Okay, dekat ni boleh ikut tak? Boleh buat tak yang lain? Kalau ada yang nak sharing juga, yang nak tunjuk hasil yang dia buat nama sendiri lah. Buat nama sendiri lah. Semua okey. Semua okey lah. Okey. Dekat Instagram dia. Alhamdulillah. Okey. Ya, kalau saya laju ke, saya slow sangat, boleh maklumkan. Saya nak bagi 30 second untuk nak buat. Okey, ada boleh. Sini nak cari kat foto macam mana? Ada yang tanya. Nak cari kat foto hariah. Okey, nak cari kat foto kat mana? Okey. Untuk kalau kita pergi home screen, kita tekan home screen, dia akan keluar home screen. Kemudian kita ambil satu jari dekat tengah-tengah tu, kita pakai sensitive touch tu boleh tak?
tunjuk dekat boleh. tengah. Gerakkan. Itu. Nampak? Kita Macam gerak. jari lah. So kita gunakan satu jari ke tengah. Okay, bila ke tengah kita tap, kita kat tengah kita tarik ke bawah. Okay, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah, atas ni kita tulislah foto. Jadi dia akan keluar foto kita nak foto, kita pilihlah yang photos. Okay, bila kita tekan photos, biasanya dia akan keluar macam ni lah, recent. Kalau kita nak tengok dekat recent pun boleh. Recent ni dia ada berada last sekali file yang akhir yang kita buat tadi. Okay. Ataupun kita nak tengok mudah animated GIF kita scroll ke bawah, dia ada video, dia ada selfie, dia ada live photo dan sebagainya. Cari yang animated. So segala yang animation yang kita buat, animated GIF yang kita buat, dia akan ada dalam file animated. Jadi inilah file yang kita buat. Okay, boleh? Okey. Boleh teruskan Ustaz. Kita teruskan. Okay. Jadi selesai berkenaan dengan animated GIF, text animated GIF. Okay. Sekarang cikgu kita akan shape pula, iaitu perkara yang kedua, shape animated. Okay, apakah shape animated GIF ni dah kita gunakan untuk bentuk dan kita jadikan dia sebagai GIF. Sebagai contoh, saya buat bangku, kemudian buat bangku ni dan ada bola jatuh. Bola tu akan jatuh lah, jatuh. Kita namakan sebagai GIF. Dapat GIF. Okey. Dan yang kedua, bola ni bumping ball. Inilah yang saya gunakan, saya aplikasikan dalam tajuk sekolah saya tadi, iaitu bumping ball. Mungkin cikgu-cikgu yang belajar sains, yang mengajar fizik atau yang mengajar PJK boleh aplikasikan perkara yang sama dalam subjek masing-masing. Okey, jadi bagaimanakah kita nak buat bola yang sedang bumping ni? Okay. Perkara yang pertama, kita perlu buat bola dulu. Okay, perkara yang pertama, bola ni kita tak copy daripada mana-mana, kita buat menggunakan shape yang ada dalam keynote. Okay, bagaimanakah kita nak buat bola? Okay, perkara yang penting untuk kita nak buat bola, how to make a ball ni, kita kena ada dua bulatan dan satu bentuk bola, satu bentuk ball. Okay. Kita akan go through satu persatu. Okay. Perkara yang pertama cikgu buat ialah tap button plus dekat atas sebelah kanan tu, tap button plus. Arahan yang pertama, tap button plus, kita pilih shape yang nombor 3, 1, 2, 3 tu pilih yang bentuk bulat. Okay. Bila kita tekan bentuk bulat, kalau dekat saya dia automatik color hitam. Kalau cikgu kalau ada keluar color biru ke color lain, boleh tukar warna dulu. Set format dan fill kepada hitam. Kenapa hitam adalah penting? Dari hitam saya akan terangkan kenapa hitam. Okey, sekarang yang keluar semua hitam. Okey, kalau bukan hitam, boleh tekan pada shape, pergi pada format, boleh tukar color lah. Style, boleh tukar pada color-color yang tu saya nak ialah color hitam. Terus yang kedua saya settle. Okey. Kemudian yang ketiga, tap button plus, shape dan kita nak pilih ball. Okay. Tap button plus sebelah kanan. Okay, kita akan search sebelah basic tu. Okay, dia ada symmetry sebelah basic tu, dia ada button search. Okay. Kalau cikgu-cikgu yang pernah ikut kelas yang sebelum ni, function keynote ataupun pages ni semua hampir sama saja, dia sama. So kita nak cari ialah bola. Okay. Ball. Bila ball dia keluar ball yang first kali yang kita nak tu. Kita tekan ball. Okay, dah keluar ball ni. Okay, size tu kita nak besar sama besar dengan size bola kita tadi. Kita yang pertamanya kita besarkan dulu. Kemudian kita tarik berat tadi bulat, shape bulat yang pertama tadi. Okay, tarik. Kemudian kita tarik, kita adjust size lah. Kita letak supaya dia sama size. Kita tap kepada tu, kita boleh tarik agak-agak dia sama size. Okay. Okay. Boleh ikut Okay, yang keempat, nak select all. Macam mana kita nak select all? Kalau kita dah bertindan-tindan ni, dia ada dua shape yang sama dalam ni. Kita macam mana kita nak pilih ni Ustaz? Okay. So, cara kita nak
select all, mudahnya ialah kita tap mana-mana tempat yang kosong. Mana-mana tempat yang kosong. So, mana tempat yang kosong kita tap. Contohnya kita tap kat sini. Kita tap kat sini, ada select all, comment, edit master slide. So, pilih select all. Okay. Bila pilih select all, dia akan keluar function tu lah. Okay, select all, sekali lagi saya ulang. Okay. Tap, kemudian select all, pilih keluar macam ni. Dah select all, set format, kemudian pilih arrange, dan kita pilih yang last sekali, yang nombor 4 ni, yang kat bawah ni, exclude je. Exclude. Yang last sekali yang nombor 4 ni, exclude. Tekan ni, automatic dia akan jadi okay, boleh follow lagi ni, dia akan keluar bentuk yang macam okay, cikgu cikgu dapat lagi tekan ni. Okey, ada masalah. Tak ada masalah. Boleh teruskan. Okey. Inilah. Okey. Kalau ada masalah kita tahu. Okey. Kemudian kita dapat bentuk dalaman bola. Kita belum dapat bentuk bola. Kemudian perkara yang kelima kita perlu buat ialah kita perlu tap button plus dan pilih shape. Tap button plus, pilih shape. Okey, kita pilih shape. Kita pilih shape yang bulat ni. Bulat. Kemudian kita besarkan bulatan ni, dan kita tukarkan kepada brown color. Nak tukarkan jadi dia color koko lah, jadi color bola lah, color bola. So brown color. Nak tukar color macam mana? Tekan button format, pergi pada style yang pertama, fill. So di sini saya nak pilih yang nombor 3 ni, iaitu gradient. Pilih gradient. So button gradient ni, yang pertama ni saya pilih, saya nak dia jadi cerah sikit. Okay, dah. Yang kedua, end color saya nak yang lebih gelap sikit. Okay, ini saya dah ada color. Kemudian dekat angle ni saya nak, kita boleh pilih lah, kita nak angle cerah tu di mana, kemudian gelap di mana. Okay. Bila dah dapat bentuk yang macam ni, kita perlu susun bola ni supaya dia berada di belakang garisan ni. Kalau kita letak macam ni, tak nampaklah garisan yang kita buat tadi. Okay. So, perkara yang keenam yang kita perlu buat ialah kita perlu tap format dan arrange bola ni. Tap bola ni, tap bola koko ni brown, kemudian kita tekan pada arrange, kita letakkan dia di belakang. Cara letak belakang ialah tolak ke sebelah kiri, tolak sebelah kiri. Jadi bila tolak sebelah kiri, kita tarik bola ni, jadi automatik bola ni akan berada di. Okay, so kita boleh adjust size bola ni supaya ngam, supaya sama dengan size yang kita buat tadi. Alhamdulillah, dah dapat size bola yang bentuk bola yang kita hasilkan sendiri, yang bukan kita copy paste lah, kita buat sendiri menggunakan shape. Kemudian belum settle lagi. Yang last tadi kita perlu groupkan kedua-dua bentuk tadi, bentuk line hitam tu dengan bola. Saya nak groupkan sama saja mana-mana tempat. Ada soalan tu, how to set all. How to set all. Show again. Okay. How to select all ialah kebetulan ni kita nak select all. Okay. Yang pertama, kalau kita nak select all, kita dah letak macam ni tadi. Kita dah letak macam ni, dah ada yang sama kan. Okay, dah kedua-dua ni telah bertingkatan. Macam mana kita nak select all? Kita nak select all, kita tap mana-mana ruang yang kosong. Tak perlu tap kepada bola ni. Kita tap mana-mana ruang yang kosong. Okay, contohnya ruang kosong kat sini. So kita tap, dia akan keluar function select all, comment, edit master slide. Jadi kita tekan je select all, dia akan keluar macam kotak biru tu. Dan kita tekan, kalau kat sini saya nak jadikan dia sebagai group. So di sini dan jadilah bola yang kita nak. Ustaz, dia tanya macam mana nak keluar yang exclude tu. Kalau kita dah select all, macam mana nak keluarkan yang exclude tu? Macam exclude, union apa semua tadi. Bila kita select all, dekat sini. Oh, mana kita dah jadikan dia sebagai group ke sebenarnya?
Kalau dah jadi kita kena Ungroup dulu. Kita kena ungroup dulu lah. Kalau sebelum ungroup boleh. Kita kena ungroup. Kemudian kita setelah export tadi sebenarnya dekat hitam ni nak keluarkan function tu, kita perlu tekan pada format, pada style, pada select dulu kan. Kena select dua objek dulu kan. Ya, betul. Nak saya ulang balik kan? Tak apa. Ustaz tunjuk je select dua-dua tu. Okey, so perlu select all. Kemudian tekan format, tekan arrange. Tekan arrange ni yang last sekali exclude. Combine shape dekat combine shape ni last sekali. Dekat combine shape dia ada 4 function ni, kita pilih yang last sekali iaitu exclude. Okay. Last. Alright, thank you Ustaz. Yalah. So yang sini, dekat sini saya pun nak pilih yang sama, select all. Yang keenam yang tujuh ni kita perlu jadikan dia sebagai group supaya line hitam dan bola kita tu berada dalam group yang sama. Kalau kita nak buat elemen kita. Okey. Dah 27 minit. Okey. Jadi kita akan laju ya. Okey. Jadi bola ni kita dah siap bola, alhamdulillah. Kita copy bola kita ni, kita letak dalam new slide yang baru. Create new slide yang baru. Okey, kita dah ada slide yang baru. Kita paste bola tadi dalam slide kita. Okey. Jadi dah ada satu bola dalam slide baru. Okey, bola ni kita kecilkan. Okey. Kita kecilkan. Kemudian kita letak di atas. Change Syah? Saya tak kecil lama dah. Atas dan pastikan berada di tengah-tengah sehingga keluar line kuning tu. Untuk mudah kita buat. Okey, kita ulang Bila kita dah paste, kita kecilkan size, kita tolak bola tu, pastikan sehingga berada di line, keluar line, satu line kuning di tengah-tengah tu. Boleh Sehingga keluar line kuning. Nampak line kuning? Kalau saya tolak ke kanan ke, dia tak ada line kuning. So, kita cari tolak sampai kita jumpa line kuning. Penting line kuning ni. Okey. Jadi bila kita dah buat slide yang ni, kita perlu copy slide yang sama. Saya hilangkan slide yang lain. Saya delete slide yang tu, saya tak confuse. Okey, ini slide kita tadi. Kita copy slide kita, kemudian kita paste. Copy yang nombor 2, kemudian paste yang nombor 4 tu. Jadi kita akan ada 2 slide, 1 dan 2. Okey. Pada slide yang kedua ni, kita perlu copy bola ni dan kita paste. Okey. Jadi slide yang kedua dia akan ada 2 biji bola. Bola ni kita tolak berada di bawah line hitam. Dapat bola yang kedua ni yang kita copy, saya ulang, saya delete dulu. Kita copy dan kita paste dalam slide yang sama. Kemudian kita tolak bola ni sehingga jumpa line kuning, letak di bawah line hitam bola tersebut. Okey. Tolak. Dah. Okey, kemudian kita perlu delete bola yang first tadi. Baik. Kemudian pada slide yang kedua, tekan slide yang kedua, perkara yang sama, kita copy dan kita paste. Jadilah bola yang ketiga. Okay, bola yang ketiga, perkara yang sama kita buat, kita copy dan kita paste dan kita tolak sehingga jumpa line kuning, letak di bawah garisan hitam bola tersebut. Okay, kemudian perkara yang sama, kita delete bola yang ketiga. Okay, dapat. Kemudian bola perkara yang sama, kita copy dan paste slide yang sama. Okay. Kemudian bola pada yang keempat tu kita copy dan kita paste. Kita paste, kita letak lagi bawah garisan hitam. Okey. Bola yang keempat jadi kita pilih. Kemudian perkara yang kelima, kalau kita nak buat 5, kita copy lagi slide, kita paste. Bola yang kelima ni kita copy dan kita paste. Kita letak kat sini. Okay. Kita buat 5 sekolah malam ni. Okay. So, bola yang keempat tu kita delete. Delete ikut Ikut. Okay. Kalau kita nak check betul tak betul kita buat, pada slide pertama kita tekan, slide yang pertama kita tekan, slide yang kedua
slide yang ketiga dia akan turun, slide keempat dia akan turun sikit, slide yang kelima dia akan lebih turun. Saya ulang, slide yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pastikan bola cikgu-cikgu semua dia ada step tersebut. Jadi dari step, insyaAllah dah deal tu. Okey, pada bola yang kelima, kita akan create satu bayang-bayang hitam lah, satu bayang-bayang hitam ataupun sebagaimana menandakan bola tu kena di lantai. Caranya ialah kita tekan button plus sebelah atas tu, kita pilih yang bentuk bulat. Okay, dah keluar bentuk bulat hitam ni. Okay, kita letak bawah bola ni, kemudian kita buat besar sikit bulat hitam tu. Kemudian kita tukar color. Jadi yang lebih yang agak lebih labu sikit lah, nampak macam bayang-bayang. Okay, pakai labu sikit. Okay. Kemudian jangan keluar lagi. Kita pilih yang ketiga, iaitu arrange. Kita letakkan dia di belakang bola. Move to back. Tolak ke sebelah kiri. Supaya bayang-bayang tu berada di belakang. Ya. Laju sikit. Laju sikit laju kan? Laju sikit. Nak suruh ulang yang mana ni? Yang bayang-bayang ke? Tak ada ulang, tak ada. Tak apa. Turun tapi slow sikit. Okey, kita slow sikit. Jadi bulatan bayang-bayang kita ni jadikan dia membujur sikit, dia agak memanjang sebelah, nampak real sikit kalau jatuh. Okey, tolak menjadi bujur sikit, letak dia di belakang bola. Nampak letak bayang-bayang ni tadi di belakang bola lepas kita arrange tadi. Okay, nampaklah bayang. Jadi bola kita jatuh atas bayang tu lah. Yang jatuh atas bayang tu, nampaklah dia jatuh atas bayang. Sekejaplah kita punya animated GIF untuk bola. Okay. Jadi sekarang ni kita siap dah dan kita punya bola. Dan kita nak export bola ni menjadi GIF. Okay, nak export menjadi GIF, tekan ke the keyboard, tekan pilih yang export yang nombor 2 tu, export yang tadi benda perkara yang sama, pilih yang nombor 4 tu, animated GIF. Bila tekan animated GIF, perkara yang sama saya tekan tadi, saya pilih size yang large. Kemudian di auto advance ni saya nak dia bergerak agak, biasalah kat sini saya pilih, biasa saya akan pilih nombor 2, 3 ataupun 4, 2, 3 ataupun 4. Jaranglah saya pilih menjadi agak yang slow sebelah kanan. Saya akan pilih nombor 2 ataupun nombor 3. Selection dia kosong. Tekan lagi. Kemudian kita export bola ni. Bila kita export, silap tadi. Okay, sekali je saya ulang, aku laju. Okay, tekan button export, pilih animated GIF. Okay, dekat sini, dekat slide range ni, dia tinggal tadi slide range ni, tekan slide range. Kita tengok slide yang kita buat tadi dah bermula slide 20. Macam saya lah, macam saya bermula slide yang ke 20 sampailah slide yang ke 24, slide 20 sampai slide yang ke 24. Jadi saya akan pilih range dia sehingga bermula 20 sampailah 24. Okay, 20 sampai 24. Kemudian kita back. Okay, dekat sini tunjuk saya pilih 30. Kemudian dekat auto advance saya pilih yang nombor 3. Okay, kemudian baru kita export. Bila kita export dia nampak dah berlaku pergerakan. Okay, kita share, kita save bola ni. Nak tengok bola ni sama dia, kita tengok ulang foto. Saya cari foto, search, kita cari foto, di foto dan kita tengok yang dekat GIF kita lah, yang kita buat GIF tadi. Tolak scroll ke bawah sampai kita animated, kemudian kita tengok. Okey, kalau di sini dia ada segi teknikal sikit lah kalau cikgu perasan. Bila bola tu hempas ke lantai, dia macam berlaku satu kejutan sikit, terus back ke atas. Okay, ada teknik dia kalau kita nak jadikan bola tu nampak macam smooth sikit. Jadikan smooth sikit kita. Semua cikgu dapat kalau yang sama jadi tak? Bola. Kita bagi participant try jadikan dulu 1 minit. Okay, boleh. Sambil tu Ustaz boleh jawab kot. Ada beberapa soalan di sini. Boleh. Nak tanya
tak boleh ke bola tu kalau kita buat dalam satu slide je then buat animate? Bola ni kita buat dalam satu slide je, tak perlulah sampai ni tu. Dalam satu slide je. Boleh. Boleh juga. Kalau kita nak buat satu slide, kita copy paste, tapi setakat ni saya tak nak try macam, tapi kita nak buat jarak-jarak. Buat satu slide boleh. Kalau kita buat macam ni, kalau kita teknik yang kedua, kita buat dalam satu slide, kita copy paste, tapi saya tak bertry kan ni. Tapi dia kena 5 slide lah setakat ni, yang ramai-ramai saja. Rasa maybe participant tanya ni maybe menggunakan animated tu, sebab dia kata buat animated, maybe buat yang line draw tu. Line draw tu boleh. Yes. Kalau kita guna clip path, kita tak akan nampak animated, kita tak akan nampak dia sama movement biasa. Jadi movement biasa, movement itu macam akan jadi macam magic move. Kita akan jadi pergerakan bumping yang kita nak. Bumping kita nak. Jadi akan jadi pergerakan dia macam magic move. Jadi untuk ini kita lah. Ada lagi pertanyaan daripada masyarakat semua? Kalau tak ada, Ustaz boleh teruskan. Sebenarnya satu lagi teknik lah, kalau saya lupa yang untuk dari segi teknikal, tak nak bagi nampak bola tadi macam terkejut sangat, dia boleh copy balik bola-bola ni. Contohnya copy bola yang 23 ataupun pilih copy bola yang 22, kemudian dia paste, letak bawah tu. Dia akan jadi lebih lagi banyak movement bola yang kita buat, semakin smooth bola tu kita nampak. Itu segi tips dia, kita nak jadikan dia tak nampak terlampau terkejut. Itu tips lah yang saya bagi. Apa yang penting, kita semua dah dapat teknik macam mana kita nak buat animated jig bola yang kita create sendiri, bukan kita copy daripada mana-mana, kita create sendiri. Yang ketiga cikgu, last yang kita akan belajar adalah animated cycle. Yang ni yang saya menarik yang kita nak share, macam cikgu tanya tadi tu. Animated cycle ni, ini kita boleh buat satu slide. Contoh macam rama-rama ni terbang daripada sebelah kiri dan sebelah kanan. Animated cycle ni nama dia animated cycle. Animated cycle ni kalau kita bijak, kalau kita pandai, kita boleh anggarkan, kita boleh buat pergerakan. Contohnya macam rama-rama ni, dia buka sayap, dan dia kembangkan sayap, dia tutup sayap. Kalau kita punya pandai, yang pandai melukis, insyaAllah dia boleh buat teknik tersebut. Jadi kalau kita ni bukan orang yang macam animated, tak pandai nak buat animation pergerakan, maksudnya ada cara dia, ada teknik dia untuk kita nak buat pergerakan. Contohnya macam rama-rama ni lah. Itu nak buat ni, cikgu perlu buka internet, Safari, search butterfly animation tutorial. Kalau guna iPad ni, kita tap satu jari, tolak ke atas, kita keluarkan drop, kemudian kita pilih Safari, tap Safari lama-lama, kemudian kita Safari ni kita tap lama-lama hingga keluar ni kita drop bawa ke sebelah kanan. Macam saya tulis tu, butterfly animation tutorial. Cari, tulis kat cikgu punya tu, butterfly animation tutorial. Keluar tak gambar cikgu? Tulis butterfly animation tutorial. Jadi bila ada kat situ, dia akan keluar gambar macam ni. Gambar yang kedua ni, yang pertama, yang kedua yang saya tap ni. Tap gambar tersebut lama-lama hingga dia timbul, bawa ke dalam slide kita. Gambar rama-rama yang ada macam ni, dapat Semua saya dapat moderator okey dapat Kemudian bawa gambar ni ke dalam slide kita. Teruskan. Bawa gambar tu, kemudian kita nak gunalah Safari ni, kita tutup Safari, tolaklah Safari. Pastikan sekarang ni cikgu dapat kita boleh animation ni tutorial. Besarkan gambar ni untuk kita nak draw. Macam biasalah, yang sebelum ni kita belajar draw, macam mana kita nak draw. Bagi siapa yang ada Apple Pencil, dia ni lah. Yang pertama, kita pergi tap pada gambar ni, kemudian kita jadikan seperti button format, kemudian kita
pada gambar, pada format, kemudian kita pilih style, kemudian kita kurangkan opacity dia supaya kita mudah untuk kita nak letak. Boleh tekan ni, boleh follow. Okay, bila dah jadi macam tu, macam biasa bagi siapa yang ada Apple Pencil, just tap, dia akan keluar function Apple Pencil lah. Bagi yang menggunakan original pen, itu tangan sendiri, boleh tekan dekat button plus, kemudian daripada button gambar yang hujung sekali yang mempat tu, pilih power. Jadi saya akan lukis laju sikit lah sebab dah hampir 10.30. Jadi contohnya dekat sini saya lukis, saya menggunakan colour hitam. Okay, sama-sama kita lukis lah. Sama-sama cikgu kita lukis. Okay, kita akan draw rambut-rambut ni. So, siapa yang pandai melukis tu lagi cantik lah rambut-rambut ni. Okay, rambut-rambut, kita nanti rambut-rambut. Boleh lah nanti masa last session nanti cikgu boleh share dalam grup WhatsApp kita rambut-rambut yang cikgu hasilkan, warna-warna yang meriah-meriah, cantik-cantik sikit. Okay, lukis rambut-rambut yang ketiga. Kita buat sayap dia, sayapnya. Pastikan line kita tu bersambung antara satu sama lain. Kita jaga untuk kita senang untuk kita nak colour. Okay, saya lukis badan dia, sayap dia, sayap, sayap dan rambut-rambut yang terakhir. Pastikan line tu bersambung antara satu sama lain untuk mudah kita nak colour. Okay, so cikgu dekat ni dah dapat dah. Bagi masa saja sekejap untuk cikgu lukis. Alhamdulillah saya telah. Saya bagi masa cikgu lukis. Sedikit tu macam mana nak crop balik tadi, macam mana nak drag balik masuk from the safari. Okey. Bagi cikgu yang okey, kita perlu search search butterfly. Kita perlu search butterfly animation tutorial. Okay, caranya ialah satu jari tolak ke bawah. Okay, kita pilih yang safari yang lambang biru bulat ni. Kalau lama-lama bawa ke sebelah kanan. Okay, bawa sebelah kanan. Okay, type dekat atas ni ialah type yang saya tulis ni, butterfly animation tutorial. Kita type kat atas dalam ni, akan keluar tutorial, kemudian dia akan keluar gambar sini. Okay, gambar animation round animation tutorial ni. Kita bawa gambar ni sehingga dia timbul, kita boleh gerak-gerakkan dia kiri dan kanan, bawa masuk dalam slide yang kita nak lukis tersebut. Okay, lepas kita bawa masuk, kita nak pakai dah safari, kita tutup safari dan kita besarkan gambar yang kita lukis. Di sini okay, teruskan seterusnya. Okay. After lukis. Jadi dah cikgu dah siap lukis. Okay, jadi kalau cikgu dah siap lukis, kita akan delete gambar background di belakang tadi. Kita akan buang, kita akan delete gambar background di belakang tu lah. Okay, baik. Okay, so kita akan delete. Jadi rambut-rambut ni kita nak dia jadi lebih cantik, lebih menarik dan the bomb, kita colourkan je lah. Kita nak colourkan rambut-rambut ni warna-warna apa yang kita minat, yang kita suka, yang kita berkenan di hati, kita boleh colour lah. Saya nak colourkan colour biru. Okay, cara nak colour yang mudah, kita pilih yang tengah ni, jadi watercolor ni. So kita just tap. So saya nak dalam luar colour biru, tap luar, set luar, saya nak colour biru. Kemudian kalau sayap di sebelah dalam tu saya nak colour yang lain. Saya nak colour purple. Saya akan colourkan purple. Inilah badan dia. Jadi badan dia saya pilih colour lain lah. Pilih colour yang tak pakai, itu colour hitam lah.
Kita tunggu semua boleh color color yang berkenan di hati tu yang mana minat. Alhamdulillah, saya selesai lah untuk lukis. Cikgu semua, saya harap dapat 5 ekor rama-rama macam yang saya lukis ni. Warna tak kisah, warna terpulang. Okey, dah cikgu saya laju sikit 10.26 nanti yang direktur marah saya lah. Tak apa, teruskan je. Okey, jadi okey, jadinya cikgu, bila kita dapat 5 ekor rama-rama ni, apa yang kita perlu buat ialah kita perlu pisahkan kelima-lima ekor rama-rama ni. Cara nak pisahkannya ialah kita pilih lasso kan, tools yang macam garisan putus-putus ni. Lasso lasso tools untuk kita nak pisahkan. Sebab kalau perasan, kalau kita tag ni, dia rama-rama ni berada satu grup yang sama. Grup yang sama. Kalau kita tag rama-rama ni, dia berada satu grup yang sama. Sekarang ni kita nak pisahkan rama-rama ni asing. Jadi kalau siapa yang guna active pencil, touch. Kalau siapa yang tak guna active pencil, tekan button plus, tekan drawing, tekan dua function yang sama, pilih lasso tools. Kita pilih rama-rama pertama, kita buat macam ni, kita pilih straight pastel untuk yang pertama ni dah berada asing lah. Kemudian yang kedua juga perkara yang sama, pilih lasso, kita buat bulasan macam ni, asingkan rama-rama yang kedua. Kemudian begitu juga dengan rama-rama yang ketiga, lasso tu kita asingkan straight, dan rama-rama yang keempat kita lasso tu dan kita asingkan straight. Dan rama-rama yang kedua tak payah, dia memang dah automatik ke asing. Dah masing-masing dah asing dekat dulu. Jadi dekat asing macam ni, dekat sini lah barulah kita nak buat animated nak buat animated GIF ni. Sebenarnya kita perlu buat macam tadi, langkah yang tadi, kita perlu copy slide yang pertama, copy slide yang sekarang ni, kita paste. Kemudian kita buang rama-rama yang sama. Benda yang sama, perkara yang sama, kita copy slide yang kedua, dan kita paste. Jadilah slide yang ketiga, delete rama-rama yang kedua. Dapat cikgu Sekarang berada slide yang ketiga, sama saja kita copy dan kita paste, akan menjadi 4 slide. Delete rama-rama yang nombor 3 yang berada di tengah. Perkara yang sama, slide keempat kita copy dan kita paste jadi slide yang kelima, delete rama-rama yang keempat. Dapat cikgu? Dia akan jadi macam ni. Rama-rama daripada slide yang pertama kita bagi garis, kita perlu delete yang kita tak nak. Delete yang ke sini, yang slide pertama tadi kita delete. Yang keempat-empat ni yang kita tak nak ni, pada slide yang pertama kita nak tinggal rama-rama yang pertama sahaja. So yang keempat, yang empat ni kita delete. Pada slide yang kedua kita nak tinggalkan rama-rama yang nombor 2 sahaja. So yang lain, yang 3 lagi kita delete. Slide yang ketiga kita nak tinggalkan rama-rama yang nombor 3 sahaja. Jadi yang lain kita delete. Pada slide yang keempat kita nak tinggal rama-rama yang keempat sahaja. Yang nombor 5 ni kita delete. Jadi nak tengok rama-rama cikgu jadi terbang ke tak, cikgu bagi slide yang pertama tadi, tekan. Secara kasar kita akan nampak rama-rama tersebut dia akan bergerak seolah-olah bergerak macam GIF tu lah. Jadi ni nak test balik. Kemudian tinggallah langkah seterusnya ialah sama saja, kita akan export menjadi GIF. Cara yang akan sama, tekan 3 dot di sebelah kanan, export, tekan animated GIF. Kemudian kita pilih, saya pilih large, light range ni saya pilih
Sebab saya bermula pada slide yang 27 sampai 31. Saya bermula 27 sampai slide yang 31. Yang back balik. Okay, frame rate saya pilih 30. Yang kelajuan saya pilih kamera yang sama juga, saya pilih slide yang ni pada yang nombor 4 ni. Kemudian saya tekan export, share. Dan pilih yang nombor 2 iaitu save image. Nak tengok gambar-gambar kita tadi, tekan home button, sama saja pergi kepada photos, pilih tarik foto. So kita akan pilih photos, tengok warna file, recent file ataupun animated. Jadi akan jadi gambar-gambar terbang. Kalau kita nak perlahan sikit, kalau kita nak gambar-gambar kita terbang tu slow, kita just tarik tolak sebelah kanan tadi supaya rambut-rambut ni jadi pergerakan dia lebih perlahan. Okay, kita go okey dekat ni. Okay, Okey, tak ada pertanyaan. tak ada pertanyaan. Tak ada. Okey. Dekat ni okey lagi. Okay. Kemudian tips yang terakhir ni sebelum kita akhiri kita punya saya punya perkongsian malam ini, itu tip yang terakhir lah, transparent. Kita boleh jadikan GIF kita ini sebagai transparent. Apa maksud transparent? Bila kita buat GIF kita ni berbentuk transparent, kita boleh masukkan GIF kita ni, contohnya macam lama-lama tadi, di mana-mana background yang bercolour. Di mana-mana background yang bercolour. Sebagai contoh ni cikgu, saya buat di sini. Sebagai contohnya, slide 27 sampai 31 saya menggunakan yang sama. Export, animated GIF. Kita kalau kita buat dia kalau transparent, cikgu boleh letak di mana-mana slide yang ni lah, yang ada background colour. Jadi kita ada persoalan ke? Last? Tak ada. Okey, tak ada. Boleh pergi pada transparent tu. Tak ada. Ada transparent Boleh. Maybe kita ada 7 minit lagi, 7 minit lagi, Ustaz. Ada kurang? Okey. Jadi sebelum kita recap the last ini, Jangan. tak ada? Tak ada. Teruskan, Ustaz. Okey, teruskan transparent Ya, terus. perkara yang sama. Betul. Mana dia terkeluar transparent? Okay. Nampak weh? Rasa tak ada transparent tu, Ustaz. Ustaz kena buat background pada screen tu. Pada slide tu transparent. No fill. Okey, fill. Betul. Ambil no fill. Okey, slide kita ni kita edit dekat button brush. Okey, dekat background ni kita buat no fill. Yalah, dekat background kita ni kita pilih semua no fill, yang no fill. Background pilih yang no fill, pilih yang background, pilih yang no fill. Jadi kita buat yang no fill, jadi kita pilih yang no fill, maksudnya kita boleh letak kita punya animation ni di mana-mana tempat, dan belakangnya dia akan jadi inilah. Contohnya export 7 sampai 31. Kemudian dekat bawah ni cikgu tengok, perhatikan dekat bawah tu dia ada, kita kena tekan ni. Kalau kita tak buat transparent background, dia akan jadi kali gelap. Jadi dekat transparent background ni kita kena enablekan dia, tolak supaya dia jadi kali hijau. Transparent background, yes, kita nak jadikan dia sebagai transparent background. Dan saya nak terus saya punya pergerakan tu. Kita dah transparent background, tekan export, kali yang sama. Kita share, kita save. Okay, nak tengok transparent background, kita contohnya kita buat background yang colour lain lah. Ini sebagai background colour ni lah, contoh untuk background kita colour tu. Jadi tulisan. Jadi saya add saya punya animation tadi, tekan button plus, auto or video, and listen last minute. Okay, pasal tak cikgu?
rama-rama kita walaupun berada di background yang color dia macam-macam, color-color pun dia akan jadi transparent, akan jadi dalam bentuk transparent. Jadi sekadar saja perkongsian saya berkenaan dengan animated ini. Jadi saya harap kita semua mendapat idea lah bagaimana kita nak terapkan animated GIF ni dalam pembelajaran. Yang saya ajar ni mungkin ada relation dengan subjek sains, ada subjek yang fizik dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh terapkan juga dalam pelajaran yang lain lah, macam sejarah, macam geo, itu dan sebagainya, subjek-subjek lain untuk nak buat animated GIF. Yang saya bagi ni adalah sebagai pembuka jalan, sebagai idea untuk digunakan create bahan menggunakan animated GIF. Jadi kongsian saya ni beri sedikit nilai tambah kepada cikgu-cikgu sekalian untuk nak buat bahan yang lebih wow, supaya kita tak lain tak bukan kita nak menarik perhatian pelajar-pelajar kita terhadap pengajaran kita. Jadi saya kembalikan kepada moderator